Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Awang Haji Asmawi bin Haji Muhammad, Timbalan Pengarah Penyelidikan Brunei di Jabatan Penyelidikan Brunei, dilantik menjadi Pengarah Penyelidikan Brunei, Jabatan Penyelidikan Brunei, Jabatan Perdana Menteri. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Sabtu 13 hari bulan Syakban 1442 bersamaan 27 hari bulan Mac 2021. Mahkamah Syariah Negara Brunei Darussalam dengan ini memaklumkan kepada orang ramai, terutama umat Islam di negara Brunei Darussalam, bahawa pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dengan ini memaklumkan bahawa ketetapan 1 hari bulan Syakban 1442 Hijrah adalah jatuh pada hari Isnin 15 Mac 2021. Maka dengan itu nisfu Syakban bagi tahun 1442 Hijrah jatuh pada petang esok malam Isnin 28 Mac 2021 Masihi. Pada petang hari ini malam Isnin 28 Mac 2021 Masihi. Berikutan dengan itu juga ketetapan bagi meruqyah anak bulan Ramadan 1442 Hijrah akan dilakukan pada petang hari Isnin 29 Syakban 1442 Hijrah bersamaan 12 April 2021 Masihi. Tempat-tempat meruqyah anak bulan Ramadan ialah Menara DST, Bangunan Ibu Pejabat DST, Lebuh Raya Tunku, Bukit Agok Jerudong dan Tanjung Batu Kampung Sabun bagi daerah Brunei dan Muara, serta di Bukit Ambuk, daerah Tutong dan Bukit Lumut, daerah Blyth. Sementara itu, Majlis membaca surah Yasin dan doa khas sempena nisfu Syakban bagi tahun 1442 Hijrah 2021 Masihi akan diadakan hari ini 15 Syakban 1442 Hijrah bersamaan 28 Mac 2021 Masihi di Masjid, Surau dan Balai Ibadat di seluruh negara. Tumpuan majlis diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara bermula pukul 6 petang. Orang ramai adalah dialu-alukan untuk menghadirinya. Deklamasi puisi dari pelbagai negara dan bahasa diperdengarkan semasa baca puisi sempena sambutan Hari Puisi Sedunia. Acara anjuran Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kumpulan Putera Seni itu diadakan di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas malam tadi. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Usaha sama antara Universiti Teknologi Brunei UTB dan syarikat Huawei Teknologi Sendirian Berhad menyokong inisiatif kerajaan untuk menjadi negara pintar sekaligus melahirkan pelatih yang pakar teknologi maklumat dan komunikasi ICT.
untuk bersiap siaga bagi pembangunan ICT di negara ini. Perkara tersebut dinyatakan oleh Naib Chancellor UTB semasa majlis perasmian Akademi ICT Huawei dan penyampaian sijil bagi para pelatih. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman dalam ucapannya menekankan akademi berkenaan mampu memberikan latihan bertaraf industri yang menawarkan pengalaman yang diperlukan bagi mengisi ruang kemahiran tenaga kerja dalam bidang ICT. Tambahnya, UTB sentiasa berusaha menyumbang dalam menghasilkan tenaga kerja berkualiti tinggi yang mempunyai kemahiran untuk diselaraskan dalam perubahan teknologi. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil kepada 42 peserta yang disempurnakan oleh Menteri Pendidikan. Yang Mulia Awang Muhammad Waizuddin bin Mahdi. Terdahulu pelancaran makmal ICT Huawei di kampus Fasa 2 UTB oleh Menteri Pendidikan. Akademi dilengkapi peralatan rangkaian internet protokol IP dan produk-produk sumbangan Huawei selain menyediakan bahan latihan selaras trend teknologi rangkaian ICT. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan, dan Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi serta jabatan-jabatan dan pihak-pihak berkuasa di bawahnya mengadakan majlis sambutan Isra' dan Mikraj. Majlis yang dikelolakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pos itu diadakan di Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, Jalan Menteri Besar. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Bermula dengan bacaan ayat suci Al-Quran, majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Sembahyang Teras Kecemerlangan Umat, disampaikan oleh penceramah undangan dari Al-Minhaj Center dan Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei MUIB. Antara lain, majlis bertujuan memperingati peristiwa agung Isra' dan Mikraj Nabi Muhammad SAW, di samping mengeratkan silaturahim antara warga kementerian. Sembahyang dengan khusyuk, itulah teras yang sebenar-benarnya. Kalau benar kita dilakukan dengan khusyuk. Seperti mana bidang-bidang lain yang menghadapi pelbagai tentangan, bahasa Melayu juga tidak terlepas dari pelbagai polemik sehingga ada di antara orang Melayu sendiri yang memperlekehkan kemampuan bahasa Melayu. Perkara tersebut antara yang dibincangkan semasa Forum Bahasa Melayu yang diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-37. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Terdahulu Awang Suib bin Haji Abdul Wahab, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka, dalam ucapannya menjelaskan fungsi dan peranan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai jentera pembangunan tamadun bangsa akan sentiasa memikirkan, merancang dan seterusnya melaksanakan pelbagai inisiatif dan usaha berimpak tinggi yang mampu mendokong kepada pemartabatan bahasa Melayu di negara ini. Pada Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan mahasiswa di Forum bertajuk Bahasa Melayu dalam Wawasan Negara dikendalikan oleh 3 ahli panel dari Universiti Brunei Darussalam, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Juga disentuh tulisan Jawi yang merupakan identiti bangsa dan negara juga perlu diperkukuhkan. Forum anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka itu berlangsung di Balai Sarmayuda, Dewan Bahasa dan Pustaka Brakas. Rasulullah SAW merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dijadikan contoh dan teladan. Kemarin Pusat Dakwah Islamiah Daerah Temburong dengan kerjasama PAY Events mengadakan Majlis Rindu Rasul.
Antara yang hadir yang berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diisi ceramah bertajuk Akhlak Rasulullah disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Haji Abdul Rahman Radin Haji Haki. Majlis Rindu Rasul merupakan usaha dakwah yang mengajak dan mendidik masyarakat Islam dan saudara-saudara baru khususnya di daerah Temburong untuk sentiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui ucapan selawat kepada baginda dengan harapan selawat tersebut dapat dijadikan antara zikir harian yang perlu diamalkan oleh setiap umat Islam yang mengaku dirinya sebagai umat baginda. Atau salawat yang diajarkan oleh para sahabat atau salawat yang diajarkan oleh Tiada kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin, namun 12 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini kekal 206, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah 191. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 65 kes. 611 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 15,566 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 175 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 113,220 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Peningkatan 1.9% tahun ke tahun berbanding bulan Januari 2020 dicatatkan dalam Indeks Harga Pengguna IHP bagi bulan Januari 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran akhbarnya mengenai IHP bulan Januari 2021 menyatakan harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan 4.1%. Manakala peningkatan 1.3% bagi harga bukan makanan, peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan, makanan dan minuman ringan dan pendidikan. Bagaimanapun, peningkatan IHP diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah serta restoran dan hotel. Kenaikan bagi harga pengangkutan pula sebahagian besarnya disebabkan kenaikan harga kenderaan bermotor. Harga makanan dan minuman ringan meningkat disebabkan kenaikan harga makanan seperti sayur-sayuran, ayam dan juga daging lembu dan kerbau. Pertumbuhan harga sayur-sayuran pula disebabkan faktor perubahan cuaca yang tidak menentu. Manakala kenaikan harga ayam, daging lembu dan kerbau antara lain disebabkan peningkatan permintaan domestik, berikutan sekatan perjalanan keluar negara dan juga terhadnya bekalan import. Sementara kos pendidikan meningkat disebabkan kenaikan yuran pengajian institusi-institusi pendidikan swasta terpilih. Bagi perubahan bulan ke bulan IHP bagi bulan Januari 2021 meningkat 0.5% berbanding bulan Disember 2020. Indeks makanan dan minuman ringan meningkat 0.1%, manakala indeks bukan makanan naik 0.6%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar pengguna dalam tempoh yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Senarai barangan dan perkhidmatan dalam IHP berdasarkan maklumat perbelanjaan purata sebuah keluarga yang diperoleh melalui kajian perbelanjaan keluarga. Dapatkan laporan penuh IHP bagi bulan Januari 2021 melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.bn. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi
mengumumkan acara jualan mega seluruh negara akan diadakan bermula dari 1 April ini hingga 26 Mei 2021 selama 56 hari. Pada tahun ini, Brunei Mega Sales 2021 akan dianjurkan 1 minggu lebih awal dari tahun-tahun lalu. Ia sebagai usaha bagi menyediakan peluang kepada para peniaga untuk sama-sama berperanan dalam meningkatkan aktiviti perekonomian domestik berikutan pemulihan ekonomi dari wabak COVID-19. Penyertaan para peniaga dalam talian digalakkan ke arah memberikan pengguna pelbagai pilihan produk pada harga yang kompetitif. Institusi kewangan yang menawarkan pelbagai jenis kad kredit juga dialu-alukan menyertainya. JPES menggalakkan penyertaan para peniaga dari pelbagai sektor dengan menawarkan diskaun menarik untuk barangan yang dijual dan tawaran-tawaran kreatif, terutama sekali produk buatan tempatan. Semua peniaga yang menyertainya akan disenaraikan menerusi platform tambahan di dalam aplikasi mudah alih pengguna bijak bagi tujuan publicity dan meningkatkan visibility. Para peniaga yang ingin menyertai acara Brunei Mega Sales 2021 perlu menghantar borang penyertaan ke JPES sebelum 31 Mac 2021. Borang penyertaan boleh dimuat turun dari laman sesawang JPES di www.jpes.gov.bn/CAD dan dikembalikan melalui email ke sales@jpes.gov.bn atau dihantar terus ke kaunter JPES. Sebarang pertanyaan salurkan melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak email sales@jpes.gov.bn atau talian 2230-223. Empat kumpulan memenangi anugerah Siri Pengasas dan 1 kumpulan bagi Siri Pembina dalam program InnoLab Catalyst Cycle 1 Anjuran Data Stream Digital Sendirian Berhad DST. Majlis penyampaian anugerah berkenaan diadakan di Ibu Pejabat DST di Kampung Tungku. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Memenangi Siri Pengasas ialah kumpulan Beta Prime dan kumpulan Order Up dengan menerima hadiah wang tunai RM2,500 bagi sokongan pembangunan produk, akses kepada program DARE serta program inkubasi selama 6 bulan di bawah DST. Kumpulan Y.Not dan kumpulan Trifi pula menerima anugerah emas. Mereka menerima bantuan inkubasi DST selama 6 bulan dan akses kepada sokongan DARE. Manakala bagi Siri Pembina, kumpulan Lego meraih anugerah Platinum menerima wang tunai RM1,000 dan akan menjalani program latihan di bawah DST. Sementara anugerah sebutan khas diberikan kepada Super Squad.